Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali cikgu ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. So untuk hari ini cikgu akan ambil alih kelas cikgu Fakrul sebab cikgu Fakrul tak siap Okey, so cikgu sambung balik apa yang cikgu Fakrul pernah sampai iaitu graf terarah. Okey. So dekat sini kita ada dua, graf terarah dan juga graf tak terarah Jadi untuk graf terarah ni sebenarnya kalau kita dengar daripada segi nama pun kita dah boleh agak bahawa dia melibatkan satu perkara yang diarahkan ke arah mana. Okey, ada arah tujuan. So maksudnya kalau kamu pergi ke satu tempat kamu mesti tahu arah mana kamu akan tuju. Jadi begitu juga dengan begitu juga dengan graf terarah ni Okey, so kita tengok maksud dia graf terarah. Untuk graf terarah ini sebenarnya adalah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey, graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okey, kalau kamu tengok pada rajah satu kat sini dia dah tunjukkan bagaimana antara A pergi ke B, A pergi ke B dengan ada arah tujuan. Maksudnya dia telah tetapkan arahnya. Begitu juga dengan B dan C. B dan C, tetapi kalau kita tengok B dengan C, dia pergi daripada C pergi ke B. Anak panah itu menunjukkan bahawa bucu C pergi ke bucu B. Alright? Begitu juga dengan C pergi ke A lah. Alright? So rajah satu menunjukkan satu graf mudah dan terarah. Mengikut arah anak panah yang ditanda, didapati bahawa bilangan bagi tepi AB, bucu A ialah awalan. Jadi kalau kita lihat pada sini, untuk yang A dan B, pada A ini kita namakan sebagai bucu awalan. Bucu awal. Dan yang B ini adalah bucu akhir. Okey. So, begitu juga dengan diterang kat sini bagi bucu BC. C ialah awal, B adalah akhir. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Alright. So rajah 2 pula menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Mengikut arah anak panah yang ditandakan didapati bahawa E4 yang ini, okay, yang ini dia adalah bucu daripada P pergi ke R. Okey. P pergi ke R dengan arah. Jadi E4 ini kita boleh tandakan dia sebagai dalam bentuk koordinat PR, iaitu P ini adalah awal dan R ini adalah akhir. Alright, dan E5 R pergi ke P. E5 R pergi ke P. Jadi kita akan dapati bahawa dia akan ditulis sebagai R P. Di mana R itu adalah awal dan P itu adalah akhir. Okey, jadi kalau E2 ini kita lihat pada E2 kalau kita lihat di sini dia adalah satu gelong. Satu gelong di mana gelong tersebut Q adalah awal, begitu juga dengan Q adalah akhir. Sebab dia adalah satu gelong. Sebab kalau gelong dia akan pergi dan patah balik kat situ semula. Pergi, patah. Okey. Alright. So untuk seterusnya adalah graf tak terarah. Untuk graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah
pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey. Jadi maksud dia kat sini, graf mudah yang mempunyai gelung dan bilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah. Dilukis tanpa penandaan arah. Okey. So dia dah tulis kat situ, itu adalah keyword dia untuk graf graf tak terarah ini. Dia bezanya dengan graf terarah adalah untuk graf terarah dia mempunyai arah tujuan, tetapi untuk graf tak terarah ini dia dilukis tanpa sebarang penandaan arah. Jadi dia kosonglah maksudnya. Contohnya kalau cikgu tunjukkan, okey, ni A, ni B. Okey, kemudian A pergi ke C contohnya. C pergi ke D. So sambung. So dekat sini ini dinamakan sebagai graf tak terarah kerana dia tidak mempunyai arah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, graf pada buku teks kamu juga terdapat pada buku teks kamu. So untuk graf mudah, graf mudah kat sini kita tunjukkan ada dua, graf tak terarah dan graf terarah. So dekat sini kamu dapat bezakan antara graf tak terarah dan juga graf terarah adalah dengan bezanya pada graf terarah tanpa arah. Tetapi untuk graf terarah dengan arah. Maksudnya kita tahu ke mana dia nak pergi. Alright, so untuk di sini kita tengok pada graf tak terarah, set V dan set E. So set untuk V ni apa? Anyone boleh beritahu cikgu apakah ini masukkan dengan V? Bucu. Ya, betul. V adalah bucu. Atau bahasa Inggeris kita panggil dia vertex. Dan E adalah apa E? E ni apa? Apa itu E? Tepi. Tepi H. Ni tepi ni. Tengok berapa sambungan dia, berapa banyak dia pergi. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, bucu apa yang ada pada V? V adalah A, B, C dan D. Untuk E dia pula adalah kita boleh ambil dia sebagai AB, AC, BC dan juga CD. Okey, itu antara ini menunjukkan bahawa ke mana line tu akan pergi. Bucu tu akan menunjuk ke arah mana. Bukan arah lah, maksudnya bucu tu dengan siapa? A dengan B, A dengan C, B dengan C dan juga C dengan D. So untuk kat sini kalau kita tengok pada darjah ini pula bermaksud apa dia? Berapa bilangan dia? Bilangan garisan dia. So DA, degree untuk A. So untuk A ni ada berapa? 1, 2. So sebab tu kat sini ada 2. DB. B ada berapa? Juga ada 2. Kenapa ada 2 juga? 1, 2. Okey. Okey, C. C ada berapa? Kita ada 3. Kenapa 3? 1, 2, 3. Dan D ada 1 iaitu ni terkeluar 1. Okey. So kita boleh lihat kat situ dia ada 1. Jadi jumlah dia
Jumlah degree adalah kita tambahkan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Jadi total dia adalah 8. Okey. Kita tengok pula pada graf terarah. Di mana graf terarah ini lebih tersusun. Senang cerita kita dia lebih tersusun. Sama juga V dia adalah bucu dia mempunyai A, B, C dan D. Kemudian E dia, untuk E, dia pergi B pergi ke A, B pergi ke A, C pergi ke A, B pergi ke C, dan D pergi ke C. Jadi jumlah dia kita tengok. D in. Apa yang dimaksudkan dengan D in? Okey. D in, apa yang dimaksudkan dengan in? Jumlah yang berapa banyak garisan masuk ke bucu tersebut. Sekarang ni kita nak tahu bucu A. Jadi bila bucu A, berapa banyak yang masuk? 1, 2. Sebab anak panah ini menunjukkan bahawa dia masuk ke dalam A. Sebab tu kat sini dia menjadi 2. Sebab tu dia jadi 2 kat situ. Untuk keluar pula, ada tak bilangan garisan yang keluar daripada bucu A? Tak ada. Tak ada. Jadi kita dapati bahawa dia nilainya adalah kosong. Maka nilai untuk A adalah 2. Okey. Kenapa dia tambah kosong? Ingat dia tambah in, tambah out. So dia akan dapat bilangan dia. Okey, kita tengok pada bucu B. Bucu B berapa banyak yang keluar? Bilangan bucu B yang keluar adalah ada 2. Okey. 1, 2. Manakala yang masuk tiada. Jadi jumlah dia adalah 2. Untuk C, berapa banyak yang masuk? Untuk C yang masuk ada 2. Yang keluar yang keluar ada 1. Okey, jadi dia dapat 2 masuk, 1 keluar. Jumlahnya adalah 3. Ini 2, ini 2. Untuk D, berapa banyak yang masuk? Tiada. Berapa banyak yang keluar? Ada 1. Jadi jumlahnya adalah 1. So, jumlah keseluruhan untuk DV adalah 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambahkan semua sekali 2, tambah 2, tambah 3, tambah 1. Jadi kita dapat jumlahnya adalah 8. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi kepada graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. So berbilang tepi ni macam mana? Apa yang dimasukkan dengan berbilang tepi? Ada double. Yes, ada 2, ada double. Di mana kalau kita lihat di sini, contohnya kat sini, Q pergi ke R pergi ke Q. Tapi kalau kita tengok macam gelung, tapi dia bukan gelung sebenarnya sebab dia mempunyai 2 bucu yang berbeza. Kalau gelung kita tengok daripada bucu yang sama, dia pergi balik pada bucu tersebut. Okey. So kita tengok pula pada graf tak terarah. Kalau graf tak terarah seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, dia tidak mempunyai anak panah ataupun arah tujuan dia. So kat sini kita dapati bahawa dia punya bucu adalah P, Q, R, S dan T. Okey, begitu juga dengan yang terarah. Untuk yang terarah P, Q,
R, S dan T. Alright. Kemudian kita tengok pula pada E dia. Maka untuk E, untuk graf tak terarah, di sini kita dapati bahawa P pergi ke T, P pergi ke T, P pergi ke T, P pergi ke Q, kemudian Q pergi ke R, Q pergi ke R, Q pergi ke S, S pergi ke T dan T pergi ke T. Untuk yang ini kita tak apa sebab dia tak terarah. Dia tak terarah, jadi kita ambil dia sebagai Q pergi ke R, Q pergi ke R. QR, QR. Sebab kita tak tahu yang mana satu awal, yang mana satu akhir. Tetapi bagi graf terarah, kita dah ternyata sebab kita dah tentu kat mana arah tujuan yang dia akan pergi. Jadi P pergi ke Q. So kita dapat sini PQ, kemudian QR, kemudian RQ, SQ, TS. Ingat sebab dia ada awal dan dia ada akhir. Di mana dia adalah graf terarah. Jadi dia memang dah tentu, dah tetap dah tempatnya. Dan T pergi ke T, T pergi ke T yang ini, dan juga T pergi ke P. Okey, ini semua telah ditetapkan. So kita tengok berapa darjah dia. Kita tengok pada darjah dia iaitu untuk BP, untuk graf tak terarah, kita pergi pada graf yang tak terarah. BP berapa banyak? P 1, 2. So kita dapati ada 2. Untuk Q 1, 2, 3, 4. So ada 4. Untuk R 1, 2. Dapati ada 2 sahaja. Dan S 1, 2. Untuk T kita ada 4. 1, 2, 3, 4. So jumlah dia adalah 14. Ingat ni simbol untuk jumlah. Okey, bagi untuk yang terarah, graf terarah, P in masuk ke dalam P. Masuk ke dalam P membawa maksud P itu adalah akhir, bucu akhir. Jadi bucu akhir ada ke satu je kat sini. Ini yang benda ni. So nilainya ada 1. Dan P out bermaksud P itu adalah awal, bucu awal. So ada 1 kat sini. Okey, cikgu asingkan warna lah Okey. Out. Yang out cikgu pakai hijau, yang masuk cikgu pakai biru. Okey, so cikgu selesaikan yang biru terlebih dahulu. Untuk Q, masuk. Masuk mestinya adalah dia sebagai bucu akhir. Jadi yang bucu akhir kat sini 1, 2, 3. Sebab tu ada 3 kat sini. Kemudian kita tengok R. R yang berada di belakang 1. Dia ada 1 sahaja. Untuk S yang berada di belakang 1 juga. Dan untuk T ada 1. Okay, kita pergi pula pada yang out. Untuk Q, out maksudnya Q itu adalah daripada dia sebagai bucu awal. 1. R 1. S juga 1. Untuk T ada 3. 1, 2, 3.
Jadi jumlah dia kita tambahkan semua sekali, nilainya akan menjadi 14. Boleh? Ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada Okey, kita terus tengok kepada apakah beza antara graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okay, so the keyword is graf berpemberat, graf tak berpemberat. Pemberat ni sebenarnya senang cerita dia, kalau dalam bahasa pasar dia, dekat dia punya edge tu, dekat dia punya garisan penyambung, dia mempunyai nilai. Okey, mempunyai nilai. Contohnya kamu nak letakkan 3, letak nilai lah. Contohnya cikgu bagi satu gambaran terlebih dahulu. Contoh Okey, contoh. Ini kamu letakkan sebagai 2. Ni kamu letakkan sebagai 3. Ni kamu letakkan 5. Ni kamu letakkan 4. Contoh. So ini adalah graf berpemberat. Maksudnya dia ada mempunyai nilai-nilai yang telah ditetapkan. Biasanya kita akan pakai benda ni adalah untuk mewakilkan sesuatu pergerakan. Contohnya kamu bergerak daripada rumah pergi ke sekolah sejauh 2 km. Okey, jadi graf itu menjadi rumah, sekolah. Pergi ke sekolah 2 km. Balik ke rumah mestilah 2 km juga. Jadi ini dinamakan sebagai graf berpemberat. Okey. So kalaulah ini dinamakan sebagai graf berpemberat, untuk graf tak berpemberat bermaksud dia tidak mempunyai nilai-nilai yang ini. Okey. Jadi kalau graf tidak berpemberat, tak berpemberat, dia tak ada nilai-nilai yang tersebut. Jadi kita tengoklah apa beza dia. Sedikit sebanyak cikgu dah ceritakan apakah perbezaannya. Untuk jenis graf, graf berpemberat, graf terarah dan tak terarah. Begitu juga dengan graf tak berpemberat, graf terarah dan graf tak terarah. Untuk tepi pula, diberi nilai atau pemberat. Untuk yang tak berpemberat, tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okey. Jadi untuk contoh-contoh, kita tengok pada kat sini, tepi mewakili, contohnya saya sebut tadi macam jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu litar elektrik ataupun kos dan sebagainya. Tetapi untuk tak berpemberat, dia mengaitkan maklumat berkaitan dengan hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alih, peta pokok dan juga peta buih. Okey, kat sini kita tengok yang ada maklumat lah. Graf berpemberat ni biasanya dia memberikan maklumat kepada kamu. Berapa banyak pergerakan kamu, berapa jauh satu bandar pergi daripada bandar A pergi ke bandar B. Okey, so seterusnya kita pergi kepada contoh 7. Untuk contoh 7, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia minta kamu lukiskan dulu graf terarah. Okey. Jadi kita kat sini kita tengok pada dia ada berapa bucu. Kita ada P, Q, R, S, T dan U. So ada 6 bucu. Okey, kat sini kita ada 6 bucu. Kemudian kita tentukan P pergi ke Q. Contohnya cikgu buatlah. P, Q, P, Q, R, walaupun dah ada kat sini, cikgu cuba buat
P, Q, kita buat sini P, Q, R, S, T, U. Okey, cikgu cuba buat kat sini. Okey, yang pertama, P pergi ke Q. So kat sini kita tulis P pergi ke Q, P pergi ke Q, kemudian P pergi ke R, okey, and then R pergi ke Q. Ini berikutnya graf terarah. Graf terarah mesti ada anak panah. P pergi ke Q, P pergi ke R pergi ke Q, S pergi ke R. S pergi ke Q dan S pergi ke T. So U memang tak ada. Maksudnya dia single bucu yang ada kat situ sahaja. Dia kekal sebagai bucu yang ada kat situ sahaja. So grafnya sama lah macam ni. Sama je keadaan dia. Cuma bucu dia punya ni, T ni kat bawah. Cikgu buat T dia dekat ujung sebelah sini. Dia tak ada satu spesifik mesti pergi ke bawah, mesti pergi ke sini, tak ada. Yang penting grafnya adalah betul dan menunjukkan arah yang betul. Okey. So kita buat pula yang B, mempunyai satu gelong pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan dia dah bagi P-nya berapa yang keluar, berapa yang masuk. Okey, dia dah ada bagi tahu kat sini. Okey, so kat sini dia ada 4 bucu sahaja, PQRS. So macam ini. PQRS. Kemudian kita tengok P in, berapa banyak yang masuk? 1. P keluar 1. Okey, dia nak masuk ke mana? Kita tengok. Okey, dia bagi tahu tadi RS ialah berbilang tepi. So RS ini adalah berbilang tepi, bermaksud dia akan ada dua lah, dia pergi dan dia balik tempat yang arah yang sama macam ni. Okey. Kemudian Q adalah satu gelong. Dia gelong kat situ juga. Dia patah balik kat situ. Alright. Okey, R. R yang keluar 3, yang masuk tiada. So yang keluar ada 3. 1, 2, 3. Tu yang keluar. S yang masuk ada 3. 1, 2, 3. Yang keluar S ada 1 sahaja. Kemudian P tadi yang masuk dah bagi, masuk daripada S. Yang keluar daripada P juga ada daripada 1 saja, dia pergi kepada Q. Okey, untuk Q yang keluar ada 2. 1, 2. Okey. Yang masuk ada 3. 1, 2, 3. Yang bucu ni kita ambil dia keluar, dia in and out. Okey, untuk Q dia ada in dan keluar dan masuk. Okey. Boleh tak setakat ni untuk membuat graf ni, membuat graf? Boleh, Go. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan dengan contoh 8. Di mana contoh 8 ini
dia adalah berpemberat. Okey, ini seperti penyelesaian masalah yang melibatkan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Tetapi kat sini kita dapati bahawa dia adalah graf berpemberat sebab dia ada nilai-nilai pada kat sini ada 600, ada 500. So ini adalah mewakili jarak. Okey. Raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sahala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Tentukan laluan sahala yang terpendek dari V1 ke V5. Okey, daripada V1 pergi ke V5. Dia nak mula kat sini, akhir kat sini. Jadi okey. So jadi kat sini kalau kita tengok jarak laluan sahala yang terpendek dari V1 ke V5 ialah, kita tengok awak kena identify yang mana satu mula-mula dia punya pergerakan. V1 kalau kita pergi ke, kalau kamu tengok dia pergi ke V2. Kalau dia pergi V2 600, V5 500. Memang ini nampak lagi pendek. Tetapi laluan dia, dia ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 laluan. Untuk V1, kalau lalu sini, ni 600. Lepas pergi sini, dia ada banyak pilihan. Sama ada dia pergi sini, atau terus pergi ke V5. Jadi sebab tu kita akan pilih V1 pergi ke V2, V2 akan terus pergi ke V5. Sebab jarak yang dia nak adalah jarak terpendek sahala. Jadi kita akan dapati bahawa dia adalah 600 tambah 500. Jadi dia adalah 1100 meter, iaitu 1.1 kilometer sahaja. Itu jarak terpendek. Kalau kamu lalu V1 pergi V3, V3 pergi V4, V4 pergi V5, 500 tambah 500 tambah 500, dia akan jadi 1.5 kilometer ataupun 1,500 meter. So dia lagi panjang berbanding dengan laluan yang pertama tadi, V1 ke V2 ke V5. Itu untuk kita dapatkan laluan terpendek. Awak kena tengok, awak kena kira laluan mana nampak yang lebih pendek. Jangan nampak bentuk diagram tu pendek, awak terus ambil. Tapi kena ambil kira pemberat ini. Kita kena ambil kira sebagai pemberatnya, nilainya berapa kat situ dia bagi. Okey, jadi kita tengok pula yang B, iaitu jarak laluan sahala yang terpanjang, iaitu V1 ke V5. Okey, V1 pergi ke V5 yang paling panjang, kita boleh 1. Okey, daripada sini kita tengok ni 900, ni 800, ni 500. Jadi sebabkan kita nak paling panjang, kita akan gunakan yang ke ini, 900. Okey, bila dah sampai sini, kamu tak boleh patah balik sini. Dia mesti pergi ke bawah. Yang ni. Okey, kemudian dia pergi ke bawah sebelah sini. Jadi kita dapati bahawa dia 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500. Jadi dia akan dapat jarak paling panjang dia adalah 2,500 meter. So laluan terpanjang dia adalah 2.5 kilometer. Boleh? Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu terangkan. Dan seterusnya untuk soalan C. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sahala adalah di antara 1.4 km sehingga 2.1 km. So kamu kena kira berapa banyak laluannya di antara 1.4 km hingga 2.1 km. So kita tengok dia, kita boleh tengok ni pergi sini 600, kemudian
Kita ambil yang ini. 6 tambah 8, 1400. 1400 pergi ke bawah boleh? Sini. Okay, so dia akan jadi V1, V1, V2, V4 dan V5. Okay, dan satu lagi V1 pergi V2, pergi ke sini. Sekejap. Kalau pergi yang ini, dia dah lebih. Dia dah lebih. Ni 1005. Oh, dah melebihi. Tak boleh. So, kita akan dapat V1 500. Ni 500. Ni 500. Dia jadi jumlahnya adalah 1500, iaitu 1.5 kilometer. So, awak kena carilah dekat mana nilai-nilai yang sepatutnya. Okey. So dia punya laluan dia, bucu dia adalah V1, V3, V4 dan juga V5. Alright. So itu saja. Sebab kita sama praktiskan diri. So cikgu akan beri satu tugasan. Tugasan untuk kamu cuba buat dan buat dalam buku latihan kamu. Okay, cikgu minta kamu buat soalan nombor 3. 3A. Tak apa, kamu buat 3B sahaja. 3B dan juga nombor 4. Okey, ini adalah tugasan untuk kamu lah. 3B dan juga nombor 4. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu minta kamu selesaikan tugasan tersebut ya. Okey, sekian. Berjumpa lagi pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Stay safe. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.